Kadang-kadang kita perhatikan banyak kelebihan-kelebihan ketenangan dan kebahagiaan hati Allah campak pada orang yang sebaliknya. Di sebalik orang-orang kaya tadi ada orang-orang yang sederhana, ada orang-orang yang miskin. Mungkin mereka berada di ceruk-ceruk kampung, di luar-luar bandar, di hujung-hujung pendalaman, tetapi hati mereka gembira, jiwa mereka ceria. Mereka tidak bermasalah dengan kehidupan mereka. Allah bagi ketenangan, Allah bagi kebahagiaan, Allah bagi keredaan hati mereka atas anugerah yang diberikan oleh Allah. Jadi bila melihat kepada level-level tadi, sebenarnya kita sedang mencari kebahagiaan yang macam mana? Kita mencari keredaan Allah yang macam mana? Manusia bercuba hari ini macam-macam pattern, macam-macam bentuk kehidupan yang dilalui. Kalau zaman susah dulu pun serabut kepala kadang-kadang, bila dah berduit sikit pun serabut kepala kadang-kadang, bila naik gaji berulang kali pun lagi serabut kepala kadang-kadang. Dulu tak ada anak, rasa sunyi, ada anak pun makin serabut kadang-kadang. Ini adalah bentuk-bentuk ujian. Ini adalah bentuk-bentuk ujian Allah kepada hati setiap manusia untuk didepani. Ini adalah bentuk bebanan dan cabaran kepada kita. Bagaimanakah cara untuk mencari kebahagiaan hakiki? Yang ini Allah dah tegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 97. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, satu yang disebut oleh Allah depan sekali, ma min amalin min zakarin bukan ma amila salihan, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surah An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang melakukan amalan soleh. Bila kita merujuk tafsir-tafsir yang besar, tafsir-tafsir yang muktabar, perkataan amalan soleh merujuk kepada amalan-amalan manusia yang terikat dengan syariat. Maksud terikat dengan syariat ialah yang terpandu dengan panduan kitabullah, iaitu Al-Quran, dan yang kedua terpandu dengan sunnah Rasulullah yang kita sebut sebagai Al-Hadis. Bila kita nak mengamalkan sesuatu benda, kita tak boleh lari daripada dua panduan ini. Jangan sesekali terkeluar, jangan sesekali tergelincir, dan jangan sesekali terseleweng dalam bab ibadah daripada acuan Quran dan juga sunnah. Min zakarin au unsa, tidak kira dia ni dari kalangan anak Adam, baik berjantinakan lelaki atau berjantinakan perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Lihat kepada step-step tadi. Siapa yang buat amal soleh ikut panduan Quran Sunnah, tak kira lelaki, tak kira wanita, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka Allah akan menganugerah dan berikan kepada dia satu kehidupan yang baik. Apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang baik? Bila rujuk kepada tafsir, contoh tafsir Ibnu Katsir, banyaknya riwayat daripada sahabat dan pandangan-pandangan ulama tentang kata kunci hayatan tayyibah. Ada sebahagian meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dengan menyebut bahawa makna hayatan tayyibah ialah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber-sumber daripada pencarian rezeki yang baik dan halal. Maksud dia, Allah akan anugerahkan, Allah akan beri pada seseorang itu sumber-sumber rezeki, sumber-sumber pencarian yang baik lagi halal.
Dan ada juga pendapat lain yang dinisbahkan kepada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan ini juga disepakati oleh Ibnu Abbas, oleh Ikrimah dan Wahab bin Munabbih. Disebutkan kosakata hayatan thayyibatan ialah dikurniakan rezeki yang baik dan halal, dan satu lagi yang ni yang kita nak dalam hidup kita, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk sujud beribadat pada Dia. Ini rezeki yang jarang Allah kurniakan pada seorang hamba. Bila Allah bagi kepada seorang hamba tu mudah, senang seorang hamba tu nak tunduk, senang seorang hamba tu nak sujud, dengan kata lain memudahkan perjalanan hidup dia nak buat ibadat pada Allah. Sedangkan dalam lingkungan kehidupan kita hari ini, cukup payah kita nak cari manusia yang senang dan mudah untuk beribadat pada Allah. Sedangkan di penghujung akhir zaman ni, kalau sebut bab semayang, nak cari anak-anak muda yang rajin ke masjid pun payah, nak cari anak-anak muda yang mampu mengekalkan solat 5 waktu pun payah, nak cari anak muda yang semayang kekal dalam hidup dia pun payah. Yang ini berlaku begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita nak Allah bagi kita mudah, Allah bagi kita senang untuk tunduk dan sujud beribadat pada Dia. Jadi bila Allah sebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku jadikan manusia dan jin semata-mata untuk beribadat kepada aku. Jadi kita kena faham konsep ibadah secara umum dan secara syumul. Ibadah ini bukan sekadar solat. Ibadah ini bukan sekadar puasa. Ibadah ini bukan sekadar zakat dan perkara yang terangkum di dalam rukun Islam. Sebab ibadah yang besar ada ibadah yang umum, ada ibadah yang khusus. Jadi dalam keumuman dia dan dalam kekhususan dia sekalipun, kita kena sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah agar sentiasa memudahkan bagi kita untuk menjalankan setiap perintah dan menunaikan ibadah-ibadah tadi dengan sebaik mungkin. Dan Allah akan memberikan apa? Pahala yang lebih baik daripada apa yang dilakukan olehnya. Ini bermaksud setiap orang yang beriman, laki-laki, perempuan, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul tadi, Allah akan anugerahkan kepada dia kehidupan yang baik dalam konteks pentafsiran-tafsiran ulama-ulama dan kata-kata sahabat tadi, dan Allah juga akan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang telah dilakukan sewaktu dia hidup atas dunia ni. Maksudnya orang-orang yang diberi kelebihan ini sedang siap menunggu dia di mahsyar kelak, sedang siap menunggu dia di hari pengadilan kelak, lebih besar pahalanya daripada apa yang dia lakukan sewaktu kehidupan dia di atas dunia. Jadi jelaslah bagi kita di sini, inilah sebenarnya keredaan, inilah sebenarnya kebahagiaan yang ingin kita cari. Apa guna hari ini kalau kita sebut dalam konteks ayat ni macam-macam Allah bagi, tetapi amalan salihan tu tak ada pada kita. Kita mungkin kaya tapi tak buat amal soleh. Kita mungkin terkenal tapi tak ada amal soleh pada kita. Kita mungkin ada jawatan tapi tak ada amal soleh pada kita. Yang ini adalah bahaya dalam bentuk ujian istidraj Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita kembali kepada menyebut redha Allah, pernah suatu ketika seorang sahabat yang nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pernah berjumpa dengan Ummul Mukminin, iaitu isteri Rasulullah, Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq. Lalu dia bertanyakan mengenai bab redha. Lalu apa jawab Aisyah kepada Muawiyah? Aisyah berkata, sesungguhnya barang siapa yang mencari keredaan Allah bersama kemarahan manusia,
itu adalah lebih baik bagi dia, seperti dia mendapatkan seisi dunia sepenuhnya. Dan barang siapa yang mencari redha manusia bersama kemurkaan Allah, cukuplah manusia-manusia tadi bagi dirinya. Maksud di sini, siapa hari ini yang cari redha Allah walaupun orang tak suka, dia nak cari kebahagiaan di sisi Allah walaupun orang benci, dia nak cari benda yang Allah suka walaupun orang duk kutuk, itu lebih baik bagi dia seumpama dia mendapatkan keuntungan seluruh dunia. Biarlah hari ini orang duk maki, biarlah hari ini orang duk caci, tapi jalan dan corak perjalanan hidup dia tu disukai dan diredai oleh Allah dan Rasulnya, lebih-lebih lagi bertepatan dengan jalan syariat dan agama. Tetapi kalau kita hidup hari ini semata-mata nak pujian manusia, semata-mata nak suruh orang kata kita bagus tu, kita bagus ni, tetapi dalam masa yang sama perbuatan kita tu mengundang marah Allah, perbuatan kita tu mengundang murka Allah, maka cukuplah manusia-manusia tadi baginya. Maksudnya cukuplah dia diberati, disibukkan dengan orang-orang tadi. Boleh faham maksud ni? Jadi hidup kita hari ini, biarlah orang nak kata apa, tapi kita nak cari kepentingan yang lebih aula dan utama, ialah redha Allah.